Saya angkut wifi bilik guru duduk sini. Duduk seorang tu? Seorang di pejabat dekat Leha. Dulu main lambat sikit. Besok main hari-hari. Itu PU kena jadi apa kepala baca Yasin nak kapten kan. Leha kata aku tengok tirai ni macam biasa jumpa. Rupanya dia main duduk pejabat. Rumah dia lain tak elok. Oh, hak macam Yasin tu lah. Depa punya staff membantu tak bel. Satuan apa? Depa pun aktif pun dah tengok. Oh, dia SU kot. Dia apa? Dia kepala. Okay lah, saya cadang buat santai-santai sebab duk fikir, tak mula lagi ni. Hak Nur duk fikir nak fikir makeover, duk fikir lagi kalau bawa masuk budak tak tahu apa-apa lagi nak arrange taklimat budak, taklimat guru. Jadi baik kita mula pelan-pelan. Okay, saya start lah no. Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kawan-kawan hak join Google Meet. Hak yang tak join Google Meet tak apa, santai-santai je hari ni. Ringan-ringan je, anggap ringan lah. Kita ambil masa sampai pukul 10 ya. Dia kaki dah baut. Kita anggap kita nak guna smart classroom ni sebab ada smart board. So kita maksimumkan smart board menggunakan pelantar delima supaya kita boleh assign kita punya aktiviti bersama murid tu menggunakan peranti iPad tu. So kalau kita sekadar guna whiteboard yang ada di OPS smartboard ni, so kita tak boleh susah nak share dengan budak. Jadi sebaiknya kita guna pelantar delima lah. Saya akan teruskan tradisi sebelum ni lah. Sebelum ada smartboard pun kita dah guna pelantar delima ni. Jadi kita tak semua lagi tools dalam tu kita kenal. Jadi kita nak, kali ni lah kita nak guna. Fokus saya hari ni ada beberapa tools. Tools ni lah tools Microsoft. Bukan tools Google, tools Microsoft. Kalau kita buka pelantar delima ni, titik yang depan sekali ni kita ambil Microsoft Apps. Okay. Bila mute dulu kot, lepas tu nanti baru kita buka sesi ni. Sesi apa? Tu siapa hak tak tutup dulu apa ni mikrofon tu. Kita dengar, kita explore site Microsoft Apps ni. Okay, Microsoft Apps ni yang ada lambang ni tadilah, yang lambang ni. Lambang ni, kita masuk. Dan, macam kita guna Office yang dekat laptop lah, dekat PC ke mana-mana, dia ada PowerPoint, dia ada yang ni yang kita tak pernah dengar lagi kan. Semua ada dalam pelantar delima. Tapi ini adalah versi Office 0365. Office 365 lah. Ataupun dia versi Office online. Okay, saya pun tak pernah explore semua sekali. Kebanyakannya saya guna hak ni lah, Google ni. App Google ni, Google Slide, Google Form. Ni dah jadi kebiasaan lah. Tapi Microsoft ni jarang-jarang. Kelebihan dia berbanding Google, dia punya apps ni ada fungsi draw. Ada fungsi draw terus tanpa kita tambah apps lain. Contohnya, contoh macam saya share video Cikgu Safuan dalam WhatsApp official tu ialah OneNote. Kalau kita klik OneNote ni, dia akan terus ke OneDrive, kita panggil OneDrive. OneDrive ni adalah drive bagi Microsoft lah. Kalau Google kita tahu ialah dia Google Drive. OneDrive adalah Microsoft Drive lah. Okay, contohnya kita nak wujudkan, kalau macam saya dah wujudkan kemarin. Saya tak ngajak lagi Jahanam selama dah beberapa tahun dah. So saya nak wujudkan balik dokumen tahun 6 ni berasaskan buku teks. So kita create satu OneNote ni lah. Create satu OneNote ni. OneNote hak yang kosong ni. Okay, contohlah saya add. Lepas tu kita tambah blank notebook. Blank notebook, kita bagilah nama.
Tolong ajak apa ni bahasa Inggeris tahun 5 ke matematik tahun 5. Contoh saya buat matematik tahun 5 lah. Matematik tahun 5. Okay, kita create dulu. Create dulu blank OneNote ni. Di mana apa? Tak keluar. Dah banyak sangat. Kadang dia, kemarin saya try sebab saya punya laptop ni dah Windows 10. Dia ada versi OneNote Windows 10. Jadi mungkin konflik sikit lah. Kalau dia sebab dia punya, kita punya smartboard tak ada Office. Tak ada Office maksudnya tak ada Microsoft Word. Tak ada apa ni Microsoft Excel, tak ada PowerPoint. So tu sebab kita gunakan pelantar delima. Dia punya pembekal ni dia kata kalau cikgu-cikgu nak guna, cikgu sign in guna akaun sendiri ataupun akaun sekolah kalau ada. Maksud akaun sendiri, akaun sekolah tu adalah delima tu lah. Delima kita ni lah. Maksudnya kita guna hak online sajalah, kita tak pasang terus di device ni. Tapi kalau lepas ni kalau berkeperluan untuk kita pasang, saya boleh usahakan lah nanti. Tapi untuk sebelum kita buat apa-apa, kita install Office di sini, so kita gunakan delima ni. Lebih efektif sebab kita semua nak guna. Jadi ramai nak guna. Kalau kita pasang hanya seorang je boleh guna. Maksudnya benda tu letak di situ, jadi mungkin dia punya kapasiti nak simpan tu tak besar mana. So kalau kita guna delima, berapa banyak kita nak isi pun boleh. Manakah OneNote yang saya add tadi? Dia tak auto keluar pula dah. Ada wifi asing ke di bilik tu? Ya, akan ditambah lah. Memang saya dah arrange dengan besar, lepas tu minta technician PPD lah. PC memang ada situ ke PC sendiri? PC maksudnya smartboard ni adalah PC. Smartboard ni adalah PC utama. So kita nak assign aktiviti kat budak, kita nak bagi aktiviti, kita gunakan iPad tu. iPad budak boleh masuk menggunakan delima dia. Maksud iPad kita tu. Hak kita tu. Kita nak kita sendiri lah cikgu. Cikgu nak menyediakan bahan pengajaran tu. Ya. Bawa laptop kita pun boleh. Setakat ni tak ada lagi lah saya khususkan untuk letak satu PC di sini. Lepas ni lah. Jadi kita boleh bina dulu sendiri bahan-bahan pengajaran ni. Kita belah di dekat situ je. Ya, nanti bila di smartboard hari mesyuarat guru kali pertama, saya catat kat guru besar, kita terus buat mesyuarat kat sini. Entahlah dia setuju ke tak. Ataupun kalau tak mesyuarat kali pertama, mesyuarat kurikulum dengan mesyuarat AM, kita guna sini. Itu pun kita dah apply, kita dah boleh touch dah smartboard ni. Cukup ke kursi situ Rosma? Bukan ada 30. Ya, kena ada 30. Kita akan tambah lah 18 lagi. Kita buat tu. Tak timbul lah OneNote saya buat tadi. Mana tahu. Ini satu contoh lah macam Cikgu Sapuan kata tu. Cikgu Sapuan tu dia guna Surface tu. Surface dia dah ada Office dia yang ready apps OneNote tu yang di-install dalam dia punya Surface tu. Tapi kalau kita menggunakan laptop kita guna 365 ni lah. Macam saya kemarin saya buat ni matematik tahun 6 ni. Wah, mungkin dia berat ni, dia tak keluar. Okay. Dia fungsi dia file, home, insert, draw, view macam dengan Office lah, macam dengan Word, macam dengan Excel juga kan, dia ada fungsi ni. So kita boleh explore lah. Sini section, sini page. Okay, dia cara nak dia lain sikit dengan Windows 10. Dia punya nak add ni. Ni hak sedia ada sebelum ni. More notebook. Ni kalau kita nak tengok notebook lain. So kalau kita buat khusus untuk subjek kita kena buatlah section, page. Kemudian ni ada fungsi draw ni. Fungsi draw ni
dia ada pencil terus sini lah. So kalau kita integrate terus dengan smartboard tu, so kita boleh draw tepi ni. Ada latihan apa-apa kita boleh draw je lah tepi ni, tarik ruler ni. Okay, latihan macam ni kan. Okay, kita pun boleh menyonteng lah sini. Sini kan, ni dia punya dakwat dia. So kita boleh conteng lah sini. Kita boleh salin balik soalan ni, boleh tengok tepi ni. Ni lah kelebihan OneNote. Kita letak tepi gambar, sini kita mengajar lah. Bagi panduan kat budak apa semua lah. Nak padam, ada eraser ni. Klik saja situ. Okey, kalau semua ni masuk dalam pad budak sekali, tab budak tu sekali. Kan macam tu Rosma? Apa ni bahan-bahan ni? Kita boleh share lah, ni ada fungsi share ni. So copy tu notebook ni, copy link tu notebook. Ataupun share entire notebook. Kita boleh copy link ni. Ada link dia. Okay, dia copy anyone with the link edit. Tapi kita boleh settle lah sini. Sama ada kita nak benarkan budak edit ataupun kita nak kita nak bagi view saja. Tapi saya cadangkan OneNote ni kita view saja dengan budak. Untuk kita assign dengan budak, guna Google Classroom lah. Guna Google Classroom. Ya, baiklah. Okay, banyak aspek tu sebab ni arrange PLC ni tak berhenti kat sini lah. Ada part by part nanti. Kalau boleh dalam minggu pertama, minggu kedua tu kita buat dulu latihan guru. Sambil-sambil tu budak-budak yang macam tahun 6 ni, 6B, 6C ataupun 5B, 5C ke mana-mana hak dah biasa menggunakan iPad tu. Sebab mereka pun pernah juga guna iPad tu. Dia sama je macam PC, cuma dia punya sistem pada iPad tu berlain sikit lah. Cuma nak masuk pelantar delima tu sama juga macam mereka guna PC di Makmal, guna laptop di Makmal. Jadi ID delima tu mereka dah ada yang dah pasti macam 6B tu dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah ID. Kalau suruh login tu dia boleh login dah masuk dalam pelantar delima. Jadi kita boleh bagi tahu dah kat mereka. Okay, touch button ni mana di mana. Nanti kita ada ruang sekolah ni. Ruang sekolah ni saya boleh maksimumkan di sini. Buta ni saya boleh tambah setiap guru. Site pembelajaran setiap guru saya boleh tambah banyak-banyak sini. So budak buka pelantar delima, dia terus touch ke bahan pembelajaran yang kita dah sediakan. Cuma nak minta kawan-kawan semua buat dulu laman pembelajaran tu. Okay, nak ke buat laman pembelajaran, nanti laman pembelajaran saya cerita PLC lain pula. Kita kalau memerlukan ladap, memang memerlukan ladap untuk site pembelajaran tu. Lepas ni kita buat untuk ladap site pembelajaran pula lah. Yang ni cuma basic kepada kita nak isi bahan dalam site tu. Contohnya OneNote ni lah. Ni sebenarnya gambar saya screenshot daripada buku teks digital. Sebab buku teks digital kat sini, kat depan ni. Ni buku teks digital. Betul tak? Mana dia punya ni? Ni buku teks digital. Tu ya. Repository buku teks digital. Ikon yang ketiga ni kalau paparan guru yang ketiga ni. Ni AI, yang ni ruang sekolah. Ni buku teks digital. Lepas tu kita pun search lah buku teks tu. Kalau laptop kita muat turun je lah. Muat turun buku teks tu. Contohnya tahun 5 only. Kita klik only SK. So dia akan keluar sini. Klik muat turun ni. MB ni kita muat turun. Muat turun dalam laptop. Kemudian kita ambil page by page. Kita letak dalam OneNote ni. Contohlah kalau nak guna OneNote. Nanti saya cerita ada apps yang apps 365 yang lain pula. Ni PowerPoint pun salah satu apps yang agak mudah sikit lah daripada OneNote. Apps yang agak mudah daripada OneNote. Dan PowerPoint ni adalah PowerPoint online. PowerPoint online. Siapa dia? Kena admit tak? Tak Halim. Okay, saya cerita OneNote dulu. Nak masukkan page by page buku teks ni.
contohlah saya buka buku teks ni muka surat 1, sini muka surat 2, ataupun kita nak cipta satu page yang lain pula, ni page 1, ni page 2, page 3 di sini. So kita add page lah. Add page ni kalau online ni kemarin saya godek-godek jadi, kadang tak jadi. Di editing, delete page, ni. Kita klik kanan ni, klik kanan mouse, page. Kita dapat page yang kedua. Kita namakanlah sini. Ataupun kita nak ikut by tajuk pun boleh. Okay, namakan sini. Ni dia eraser. So kita ambil ni balik. Ni kena mode draw ni. So kita bubuh lah. Saya ada page 3, page 4. Muka surat 4. Buku teks tahun 6 ni. Okay, buku teks tahun 6 ni. Okay, saya ambil muka surat 4 dengan 5 ni. Contoh saya 4, 5 lah. Okay. Dekat keyboard kita kan ada boleh snapshot, ada print screen. Kita klik print screen, maknanya copy gambar ni. So di sini, di OneNote ni, kita hanya Ctrl V. Dia keluar lah. Dia keluar. Kemudian kita edit balik ni crop. Klik kanan, crop, bagi dapat muka surat dia. Sebab kalau kita muat turun buku teks fizikal, nak letak dalam ni, ruang untuk kita menconteng tu terhad. Kalau kita buat page by page agak sistematik sikit lah. Kita menyusun apa ni, bahan-bahan tu. Jadi bila dia bergantung pada talian. Okay, dia crop dah. So kalau kita nak mula menconteng di sini, bila dia smartboard nanti bila mesyuarat saya tunjuk secara fizikal macam mana kita integrate di smartboard. Okay, kita nak menconteng, kita benarkan pen ni. Benarkan pen ni bekerja. Okay, dia boleh conteng lah. Okay, nak besarkan yang ni. Kita boleh besarkan gambar ni, balik pada ni. Klik ni balik. So kita besarkan. Boleh macam-macam lah boleh. Lepas tu sini kalau cikgu matematik ada ruler. Ada make existence. Ni betul lah. Okay, ni satu app lah. Boleh explore. Kalau saya nak cerita pasal OneNote saja, tak pandai pula. Secara ni banyak benda nak disentuh. Tak panjang pula masanya. Salah satu contoh kalau kita nak guna OneNote lah. Okay, satu lagi kalau tak guna OneNote, lebih mudah sedikit. Kita guna PowerPoint. PowerPoint macam kita guna PowerPoint offline tu lah. Sama juga kaedahnya. Okay, saya try buka PowerPoint. Okay, PowerPoint lebih mudah rasanya kita tunjuk kat budak. PowerPoint pun mudah, slide by slide. Okay, slide by slide. Okay, contoh saya buat ada kat saya ni pelambak lah. Tapi jarang guna Microsoft. Sebab betul saya jarang guna Microsoft. Sebabnya budak dah kuasai, hampir menguasai lah sikit tools Google. So bila ada smartboard ni rasa nak guna Microsoft sebab boleh draw terus. Kalau PowerPoint Google, contoh macam ni lah kan. Dia tak ada fungsi draw kat atas ni. Dia tak ada fungsi draw. So kita tak boleh conteng slide ni. Berbeza dengan PowerPoint Microsoft. PowerPoint Microsoft, dia masuk. Admit. Okay, kata. Welcome kata. Okay, error to create new presentation. Create new presentation from OneDrive. Dia minta masuk kat OneDrive. Saya create new. Sebab sini rasanya dia masalah kita sign in tak apa nak clear sikit 365 ni. So kita kena pergi OneDrive dia. Bongkok. Tapi sebenarnya boleh. Account dia 5 memang membenarkan kita untuk create bahan-bahan dalam OneDrive ni. Okay, saya ambil contoh slide yang saya ada lah dah. Okay, di sini contohnya lah ni. Nak buat bahan ni dulu.
Katalah kita nak conteng. Kita dah ada nota di sini, kita nak conteng, so guna draw saja. Guna draw. Ngajaklah kita. Tu. Boleh semua. Sama je. Macam OneNote tadi kan ada ruler. Map apa ni, allow access to Microsoft 365 account. Roy browser safety augmented optimal experience. Allow access. Okay, kita allow ya. Bila allow ni dia minta kita sign in balik. Sign in je lah. Sign in. My account dia 5. Yes dia. Lepas tu kita semua sikit lah nak mengeditnya. Dia nak padam je eraser. Ni jadi agak cantik sikit lah kalau kita guna Microsoft sebab button ada di sini. Assalamualaikum Kak Zah. Okay. Saya nak cerita fungsi draw lah. Fungsi draw dalam OneNote, fungsi draw dalam apa ni PowerPoint. Kita boleh guna lah. Cuma kita touch button tadi dari sini. Dari Microsoft Edge ni. So kita dapat yang ni lah. Saya kena tutup Ustaz. Banyak sangat tak gelap. Okay, dua tools OneNote dengan PowerPoint. Kita boleh draw. Okay, sekiranya tak mau guna Microsoft, boleh juga guna Google ni. Google ni walaupun dia tak ada fungsi draw di atas ni, gunakan Kami. Kami ni kena add extension sikit lah dalam Google Store. Kalau saya ni saya dah sedia add. So di Kami ni, kita klik Kami ni, kita boleh menconteng lah. Boleh mengajak lah. Tapi dia 62 hari dia punya trial. Itulah kelemahan Google. Dia tak ada fungsi draw tu. Bila kita nak guna smartboard, susah sikit lah nak tunjuk kat budak bahan-bahan pengajaran kita ni. 62 hari je kita boleh ni. Boleh guna draw. Tapi dia ada satu lagi fungsi dekat apps Google ni. Ialah apa benda kalau kita nak edit di sini. Kita boleh insert image. Contohnya kita nak insert image, upload from komputer ataupun apa ke. Katalah saya duplicate slide ni. Anggaplah kita guna PowerPoint biasa lah. Tentulah dia ada button-button ni, cuma dia taklah sebanyak yang biasa dalam laptop tu. Tapi dia auto save. Apa yang kita buat perubahan dalam ni, dia auto save. Okay, cara kita nak menconteng tanpa guna Kami di PowerPoint, di slide ni Google Slide. Tadi PowerPoint Microsoft. Ni Google Slide. Kita boleh dia ada satu insert. Contohnya kita Rosma nak tanya. Rosma, ni kan kat OneNote dengan smartboard ni dia macam kan kita boleh pi touch the screen board tu. Bukan ya, memang. Dia sama ada kita boleh guna pen ataupun guna jari. Guna jari tu dia ada satu button. Sama ada kita nak, kalau budak berkolaborasi kan, budak lebih pada seorang budak nak menulis jawapan ke apa, lepas tu kawan ni nak tulis dalam masa yang sama. Multiple touch. Sebab pun ada. Sebab Puan nampak kalau kita tak sentuh skrin tu, kita just buat dekat komputer kita, budak-budak pun nampak dekat tu. Macam kan kita guna LCD dalam makmal je. Iyalah, betul. Nampak macam kan sebelum ni kita guna macam tu lah. Macam kita guna skrin dalam makmal. Budak-budak nampak komputer dia, kita pun dah buat kat komputer kita. Cuma bezanya budak dibentangkan dekat depan, skrin depan. Smartboard ni bukan dia kita boleh kita bagi gambar, lepas tu kita sentuh skrin tu. Kita lukis kat skrin tu. Betul tak? Betul, memang. Jadi kita duduk sit down dekat kita punya PC. Kita berdiri dan kita boleh conteng bagi budak nampak. Macam tu tak? Betul? Betul. Okay. Okay, nanti ajak macam mana nak
nak touch screen tu lah pula kan. Betul. Bila dah kita dah bina bahan pengajaran ni, so kita boleh touch di screen lah. Sama, dia kita anggap smartboard ni PC besar. So kita login, kita buka di sana, kita login akaun Delima, pergi kat pelantar Delima, pergi touch kat bahan pembelajaran ni, so kita boleh conteng terus di sana. PC besar dan whiteboard. Ya. Bila kita buka bahan pembelajaran yang ada fungsi draw macam ni, macam PowerPoint Microsoft ni, so kita boleh conteng lah. Memang dia membenarkan skrin tu untuk diconteng. Kita bangun pergi conteng kat skrin tu. Kita bangun pergi conteng. Mari saya nak tunjuk. Tapi saya tak on lagi tadi. Saya tak on apa ni, saya on dulu. Sebab duk terang banyak-banyak ni. Macam dengan macam beza apa dengan dalam lab kan? Ada beza lah. Tapi bila tujuan saya buat PLC ni supaya kita ready siap-siap bahan pembelajaran. You nak sedia bahan kan? Okey. Tepi sana terus draw saja. Tak ada kita masuk kosong-kosong terus nak on smartboard tu nak pergi conteng. Dia ada physical whiteboard yang kita boleh menconteng. Cuma kalau kita tak bersedia dengan bahan, tadi cari-cari bahan tu. Kita nak macam physical whiteboard je lah, kita nak menyalin soalan apa semua. Tapi bila kita dah ada bahan pengajaran tu, so go through sajalah. Lepas tu kita pergi conteng je lah kat soalan-soalan bahan kita kan. Okey, terima kasih. Okey. Tadi saya pergi kat Google Slide. Google Slide tadi saya kata nak membenarkan kita boleh conteng di slide yang kosong ini. Dia ada satu button. Dipanggil Google Drawing. Kalau kita insert satu contoh, insert text box. Contoh kita nak insert text box. Text box apa benda tu? Dia ada fungsi draw dalam Google Drawing tu. Itulah saya kata kelemahan Google Slide ni, dia tak ada fungsi draw tu. Dia tak boleh nak draw tu dalam slide ni. Tapi dia ada satu fungsi bila kita tambah gambar, tak silap saya. Mana tu benda tu? Format, insert, text box. Rosma, ya. Nanti Rosma tetaplah hari pun nak pergi sekolah. Tengok macam ni tak apa nak tahu Rosma. Tahu memang betul. Tapi kalau apa ni takwim kita punya mesyuarat minggu akhir bercuti ni, sebelum buka sekolah tu, hari Ahad mesyuarat pengurusan, mesyuarat GB dengan fikir-fikir lah. Hari Isnin Gusak dia ada taklimat dengan JPN. So free lah kita cikgu-cikgu di sekolah. Kalau kata hari Isnin tu nak buat LDP macam ni, nak main duduk kat smart classroom ni, silakan, boleh je, saya boleh on je. Kalau gitu. Maknanya sebelum mula betul-betul. Dia kena amali terus. Kena buat terus. Baru nampak. Hari Isnin tu kalau kata kita nak mula dah di bilik ni, boleh je. Sebelum mesyuarat kali pertama, so kita dah ada basic, dah nampak dah sikit. Kita boleh dah customize kita punya RPT tu, kita nak sediakan bahan belajar, kita nak apply. Buka sekolah, hari pertama tu, kalau tak hari pertama pun, hari kedua kita boleh bawa masuk budak dah, try, cuba mengajar. Itulah sebab tahun ni dah kena ajak tahun 6 ni, sagi budak OT cikgu tak tahu nak buat. Waktu saya risau, saya dah fikir dalam kepala aku. Ya Allah, nanti kalau cikgu tak bersedia dengan bahan pembelajaran, tiba-tiba katalah sebab kita ni, kita dengan sebelah ni, smart classroom pertama di negeri Kedah tak ada lagi ni. Jadi akan jadi sasaran jabatan untuk turun. Tu besar poin siap-siap dah. Orang di PPD pun ada dah 2-3 orang tahu kami nak pergi tengok nanti. Orang JPN pun macam tu, kami nak pergi tengok nanti. Sudah saya kata. Kita bukan cakap cikgu, budak pun saya harap yang dah biasa dengan pelantar Delima tu dia boleh ni lah. Cuma kita nak bagi pendedahan nak touch screen tu. Nanti minggu pertama persekolahan tu memang saya khususkan, saya tak susun jadual lagi. Kita nak tengok mesyuarat pertama Gusak nak tentu macam mana dan saya akan arrange jadual lah.
Arrange jadual tu pun base pada persediaan cikgu lah. Kalau cikgu yang tak bersedia nak guna smartboard, tak ada bahan pengajaran, saya nak bagi smartboard tak kira ngangor saja. Terus semua buat ikut subjek boleh tak? Senang ni. Macam mana? Arrange ikut subjek. Boleh tak? Boleh. Saya cuma nak persetujuan guru besar je lah nanti, sama ada ni kita nak susun ikut kelas ke, kita nak bagi cikgu tempah ke. Setakat ni tak ada lagi end keputusan saya nak susun kemasukan murid dalam bilik ni ikut kelas ke, ikut subjek ke, tak lagi. Saya tengok yang nak buat taklimat tu ikut subjek lah ke, boleh tak? Taklimat penggunaan ni boleh. Sebab kita pun ada perbezaan juga, matematik dengan bahasa dia lain. Sains lebih pada penerokaan kan. Tapi kalau cikgu dah ada site pembelajaran macam, sekejap saya tunjuk macam saya sedia duk ada ni kan. Yang jenis macam ni dia dah overall dah ada. Kalau matematik tahun 5 ni saya dah ada bahan saya hak begini. So display terus je, boleh conteng atas ni. Dia physical whiteboard di smartboard ni dia membenarkan kita conteng sebenarnya atas site ni terus. Cumanya tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan. Dia maksudnya dia tak bagi kesan pada kalau kita conteng di sini, dia tak boleh tunjuk dalam laptop ni, kena tengok juga smartboard tu. Dia tak simpan apa yang kita conteng, dia akan simpan benda bahan kita asal tu je. Iya. Itu. Itu betul kan kita sedar apalah kan. Dia site ni kena belajar sehari kurang-kurangnya 2 hari baru clear. Kena bersemuka benda ni, tak boleh nak ajak online saja. Cuma fizikal hari ni saya nak minta kawan-kawan semua sedia dulu buku teks digital ni. So di site ni, okey saya tunjuk contoh sikit. Katalah kita dah sedia tadi OneNote matematik tahun 6 ni. So saya nak attach dalam, katalah site ni adalah site tahun 6. Saya boleh buat site lain lah. Contohnya mana dia punya paste. Okey, katalah contoh nombor bulat ni. Di page nombor bulat ni saya tambahlah subpage dia kan. Saya tambah subpage ni, new page di sini. Okey, saya kata sini nombor bulat. Apa panggil? Operasi asas. Kalau cakap cikgu nak kita cari apa benda pendidikan data cikgu dekat tu. Okey. Katalah ni kosong, ni subpage yang kosong. Saya nak add ni. Saya nak add OneNote ni dalam page ni supaya kita budak boleh nampak terus. Budak boleh nampak terus koleksi bahan kita ni. Caranya ialah insert ni. Insert, kita embed. Embed link ni tadi. OneNote tadi kan ada share link kan. Copy link tu notebook ni. So kita copy, anyone will can edit, link copy, dah copy ni. Kita pergi kat site ni. So kita paste sini. Paste di sini, saya tengok dia boleh terpapar di sini nanti. Can embed view provider site permission URL, display. Kalau embed code, dia jenis embed code tak? Biasanya boleh. Dan ada dia punya masalah, dia punya ni saja dia tak. Kalau dia naik notis merah tu maknanya dia tak boleh embed lah benda ni. Ni dia boleh embed. So insert saja. Kita tengok dia display tak. Dia mau lah pula. Dia tak mau, tapi kalau hak ni sama juga fungsi share dia ni, kita kena setting sikit access kot. Manage access ni. Start sharing owner link, people one group. Create and share new link. Okay, saya cuba new link, copy link. Copy link.
Java saya embed dalam Microsoft ni dalam ni. So dia tak apa nak ni. Saya delete dulu. Kena godek-godek sikit lah. Tapi biasanya apa yang kita buat, kita boleh embedkan masuk dalam ni untuk murid display. Kita macam seolah-olah ni adalah laman pembelajaran yang budak boleh tengok tu. Kan nak embed dia provider site permission. Dia masalah pada setting je ni sebenarnya. Yang dia tak boleh. Tapi kalau Google Slide ni, saya share ni. Saya share set sikit. Name before sharing. Kena benda ni tak di-namekan lagi. Contohlah saya katalah ni slide apa ni matematik tahun 6. Share. Kita bagi dia benarkan dia view lah. Copy link dia. Dan kita masukkan dalam. Tapi kalau tools Google, kita hanya boleh drive saja. Klik drive ataupun embed. Boleh saja sebenarnya. Paste. Okay. Dia akan nampak. So bahan pembelajaran kita akan nampak di sini. Dan di tepi ni bolehlah nanti bila dah integrate dengan smartboard kita boleh conteng juga. Ni dia akan nampak slide by slide lah. Google Slide di situ. So, kita buat secara fizikal lah macam mana kita nak share OneNote dalam Google Slide, Google Site. Dia dua benda yang ni lah. Site ni banyak bahan lah kita nak share dengan budak. Okay. Tak satu je. Point saya nak share ni tak maulah banyak-banyak. Ni online bila Google Meet ni tak nampak ni kecuali kita apply sendiri. Dia bawa masing-masing laptop masuk dalam ni. Buat dah sedia bahan tu. Lepas tu kita apply tu dalam smartboard. Kita nak tunjuk sikit. Smartboard kita. Buat nampak tak? Okay, mungkin ni nampak tak? Nampak kan smartboard kita ni? So banyak kali pun tu. Banyak tak yang makan? Orang kenal lah. Tak kenal apa nak kenal. Ada banyak yang kurang. Ni Rosmah duduk sekolah ah. Saya duduk di rumah internet. Orang Duduk di sekolah ni. oh tu yang budak ke yang hak budak lah tu? Ni hak di Buat tu. hak di kelas ni lah. Hak untuk kegunaan guru lah untuk mengajar. Hak budak-budak macam mana pula? Hak tu je lah. Kalau kita tak buat kalau kita tak assign aktiviti kat budak, so kita mengajar macam kita mengajar dalam kelas lah. Oh. Ni ada pen, ada 2 pen ni. Ni pen. Okey, bila kita angkat pen ni whiteboard dah ni. Whiteboard lah. Okey, dia ada fungsi di sini, ada bawah ni kita explore sikit lah. Okey, ini membenarkan satu pen. Dengar tak suara saya? Dengar. Jelas? Dengar. Okey, kita boleh pen sini. Dah mana? Boleh tak kalau kita nak pergi on screen tu, kita nak pergi conteng terus. Kita tak mau dah buka, kita tak buka ni. Kita tak buka PC. Kita tak buka PC. Memang ada auto dah ni. Bila kita angkat pen ni dia magnetic pen ni. Dia letak sini. Kalau letak sini dia off di pen tapi masih boleh guna jari. Okay, kita nak multiple jari. Ni multiple jari. Rasa budak lebih menarik tengok kita duduk berdiri dan kita touch kan daripada kita duduk buat kat PC kita. No? Depa baru Benda baru bagi depa kan. Tadi kena ni stroke mode. Ni two color pen is turned on. Dia ada notify tu boleh.
Lalu kita buat PowerPoint macam tu cantik kau terus semua lah. Kita tarik touch. Budak-budak minat ni tau. Ni whiteboard fizikal. Dia ada dua sistem sebenarnya. Ni kalau saya off ni, kalau padam, ni padam. Ni pemadam elektrik dia. Oh, sekali slide dia clean. Habis. Okay, katalah kita nak guna PowerPoint yang dia tu. Di folder. Ke sini. Ni adalah sistem Android. TV Android ni. Android ni. Android dah boleh touch screen. Oh, menarik lah. Ya. Hantar ni dah awal. Ada sistem. Di sini. Ni adalah window. Okay. Sekejap dia take time sikit nak masuk ke window. Kan? Macam PC lah. Kalau macam ni semua memang kena pergi buat amali lah. Saya cikgu tekan tak betul. Duk fikir orang nak main tengok Kak Azhar tu duk fikir orang duk main nak main tengok. Tu lah. Kita tanya cikgu mana tak pernah tak tahu guna. Aduh mampu. Dia ada ni office saya faham. Tapi saya tak cadang web. Dia ada editor, ada Microsoft Edge, ada Google. Bagi hak boleh dulu lah. Okay. Betul lah kita nak pergi ke bahan pembelajaran ni. Macam biasa, Google Chrome, masuk. So, kita pergilah pelantar delima. Okay, tu satu benda kemarin. Saya mencuba ni 2 minggu. Tak timbul keyboard ni. Semua tu keyboard tak keluar. Kemarin mengulang nampak sikit. Okay, delima. Kita pilih delima. 2.0. Okay. Masuk delima. Ini dia ni. Dan nanti kita boleh bijak. Boleh personal ni. Makin je lah. Ni. Cara buka macam di laptop juga no? Ya, ni PC laptop ni. Tadi whiteboard fizikal kan. Itu sistem TV Android tu. OPS dia panggil. Ni. Ni lah. Okay. Kita nak pergi bahan pembelajaran kita tadi. Di sini sama. Tidak OneNote tadi. Okay, saya dah ada matematik online ni. Box. Saya boleh belajar. Saya biasa. Mari. Okay, ni buat gambar. Kita tahu juga dah. Besar ni jadi yang guys. Okay, ni gambar ni. Kita tipis. Kita bebaskan tu. Okay, kita guna board draw ni. Benarkan pen. Kita belajar lah. Ni. Sampai untuk yang ni. Tapi kalau nak besarkan lagi, kita biasalah. Ni. So, bagi besar. Ni. Tak lagi lah. Betul. Okay. Tengok draw lah. Kita Betul. 2, 5, 0, 4, 1, 3, 0. Okay, then test dia. Jadi, bila ni dia, lagi dia pun sama. Draw masih on. Draw ni kan. Ni bukan, kita draw atas OneNote ni. Bukan draw maksudnya whiteboard yang ada dalam smartboard ni. Ni fungsi task dia dah pelbagai. Ni, kita nak guna garis terus. Tak guna Mac Assistant. Tak bawa laptop apa boleh guna ni noh. Masuk terus ya. Ya. Tak payah bawa laptop asalkan kita dah ada bahan tu. Kita login delima saja. Kita sedia bahan dulu ya noh. Sedia bahan. Kita sedia bahan tu. Nampak semangatlah kerja kita kan. Okay, nak pergi ke muka surat berikutnya. Okay, kita nak buang ke off dulu ni. Macam tu lah. Ini basic dia lah ni. Okay, kita nak share benda ni. Benda ni kopi ni yang tadi masuk ke kelas tu. Kita extend lah. Extend ke kelas ni.
agak tinggi saya kita kena ada platform untuk tahu. Ni mau nampak macam handphone tu. Bawa semua. Tas-tas je. Budak minat sikit. Saya target benda ni meningkatkan kehadiran murid sekolah lah. Jadi kita saya kata bagi jadual lah. Buat jadual. bagi peluang semua. Cuma kita punya target tu adalah kita nak bagi sekelas contoh macam Nambi, kelas-kelas bestari ke, kelas-kelas tekal yang tahap 2. Tahap 2 lah yang pandai sains ini. Tapi bila kita integrate dengan iPad nanti, kita nak assign aktiviti menggunakan menggunakan iPad tu. Budak boleh contoh sekala subjek bahasa, dia nak menulis karangan, kita nak assign, nak suruh budak buat karangan tanpa guna buku tulis, guna iPad terus. So dia boleh menulis karangan di iPad tu. Kita guna fungsi Google Classroom lah. Kita assign sana. Saya tunjuk contoh lama tu. Allah. Inayat kan boleh lakar. Untuk Classroom ni, kita dah ada kelas. Kita buat kelas siap-siap untuk 2024 ni. Contohnya nantikan saya contoh je lah ni kan. Tak saya nampak pula. Kita create. Betul lah saya nak bagi karangan kat pula kan. Assignment. Lepas tu kita tarik dia tak ada keyboard fizikal, dia ada keyboard di skrin saja. Contohnya karangan. Kita ada karangan. Masalah dah assign karangan kat budak. Efek karangan tu. Kat sini kita add Google Docs. Google Docs ni Microsoft Word. Kita add Google Docs. Kita ni yang siap-siap itu karangan 1. Bagi arah-arah siap-siap itu karangan 1 contoh. Lepas tu nak saya tak sikit-sikit ni, tak boleh banyak pun ni. Kita juga akan kita buat arahan situ kan. Lepas pada Google Classroom ni, satu benda yang kita bila dah kita add satu dokumen macam ni, bukan can view saja. Kita tukar. Make a copy for each student. So budak dia akan dapat tiap-tiap dia. Kita assign kepada setiap budak. Kalau kita view saja tadi, dia nampak situ satu. Kalau kita make a copy for each student, kemudian ni setting lah. Assign. Assign kat semua budak. Assign kat budak, suruh dia login dalam iPad. So dia boleh menaik dah di sini. Dia akan, budak akan nampak. Dia akan menaik dah sini. Tengok tadi. Okey, cerita saya pun. Tapi satu je, Google Doc dia tak boleh nak draw. Dia tak, budak, maksudnya budak menaik karangan ni, dalam menaik teks. Dia tak boleh draw. Draw tu yang macam dia mak tadi lah. Ni, buku dah. Dekat PowerPoint tadi, dekat slide tadi tak ada. Draw. New. Dia boleh draw di sini, dia macam di atas. Panggil dia main draw di situ, dia minat lah. Mana lah. Macam ni dia draw dia. Dia dah speaker ni. Ya. Ni lah draw dia. Draw dalam Google Drawing. So, save and close. So, dia save. Kalau dia tak mau menggunakan teks, dia tak mau menaik teks guna keyboard. Dia nak tulis. So, Google Doc ni kita boleh sediakan gaya, dia boleh setting, nanti saya ajak lain. Bila ada smartphone ni baru rasa nak ajak. Betul. Terus padam dia guna eraser di situ kan guna tangan terus ya? Kalau Google Doc ni dia kena tengok tadi. Ni. Ada edit. Dia ada eraser sini tau. Ada tak eraser? Payah sikit, kita drawing action. Paste. Dia hanya boleh delete saja. Kalau Google Doc dia boleh delete.
kita ajak budak guna tag lah bagusnya dalam tag karangan. Pendek kalau budak kelas belakang memanglah agak lambat sikit lah nak literate kan. Budak depan ni advantage dia untuk cuba. Tapi percayalah, kita sentuh sikit je budak akan reti lebih banyak daripada kita. Dia akan apa ni? Effort dia akan lebih daripada guru lah biasanya bab digital. Tak payah ajak banyak pun. Error depo. Ya. Kita duduk belakang lah ni. Itulah. Okey, itulah santai-santai saya nak cerita apa lagi. Sebab kalau nak cerita banyak-banyak, main kelas nantilah kalau setuju sebelum mesyuarat 10 kali pertama. Kita mainlah dulu, belajar sikit-sikit nak buat ni. Kurang-kurang kita boleh buat lah dah buku teks ni. Menggunakan sama cadangan saya guna OneNote ke, guna PowerPoint ke, guna Google Slide ke, boleh saja. Lepas tu saya ajak atas ni supaya kita boleh kongsi dengan budak, dia boleh balik rumah, dia boleh tengok bahan-bahan yang kita dah ajak ni. Yang itulah tujuan utama buat Google Site ni. Dia tak tinggal di sini saja. So bila dah depa kita boleh simpan dalam Google Site ni, maknanya kekallah bahan-bahan pembelajaran tu ada. Salah satu cara kaedah kita menyimpan bahan-bahan inovasi pembelajaran lah. Okay, itu je lah. Ada nak tanya kawan-kawan hal lain? Senyap. Ramai ni. Dah pun ada. Apa nanti orang tetap kita pergi buat amali. Buat amali terus. Saya pun kalau nak tunggu pertama baru nak ni, kita dah ready dah. Saya ikutnya tinggal nak touch sikit-sikit lah, nak bawa banner kat depan tu. Kena sentuh ni aku tahu. Itulah kena pi belajar ke berguru depan. Yang lain kalau subjek sains contohnya, dia nak buat penerokaan. Gunalah macam ni banyak betul. Dalam kelantan ada 5 ni macam-macam lah ada. Memang dia dah fix untuk buat penerokaan betul. Contohnya apa ni? API. Ini saya boleh customize tadi orang masuk lah. Sini saya akan buat ni site Cikgu Farida, sini site Cikgu Azhar, sini site. Setiap cikgu ada site pembelajaran. So bila kita letak sini, budak masuk Kelantan 5, dia dah nampak dah. Oh ni bahan pengajaran Cikgu Azhar punya. Kalau kata budak-budak yang tahap 2 ni, dia boleh terus buka iPad dia tu atas kawalan kita lah. Tengok sini, baca sini. Contoh bahan yang memerlukan murid membaca dahulu di iPad dia. Kalau di sini start satu bahan je dia boleh tengok kan. Kalau kita nak suruh buat penerokaan, so kita sediakan site pembelajaran macam ni lah. Site pembelajaran saya tadi. Ada apa? Site. Apa site ni? Boleh pun ni lah, saya bikin dia. Dia boleh awal saya buat tu. Dulu saya himpun semua yang kelas saya ajak duduk sini. Lepas tu bila dah lama-lama saya serabut banyak sangat, saya buatlah lain-lain site. Lain-lain site. Saya akan ajak satu hari ni. Satu hari, pukul 2 hari kita nak buat plan site yang baru untuk kita ni. Kalau aktiviti tak suruh budak tengok. Ada sini dia insert, kita boleh insert macam-macam. Network, image, template, card. Bawah ni ada dalam diri. Ada button, image, carousel ni. Nak tengok tahu dah tu, kita boleh add dalam ni. Send sikit button. Gambar aktiviti saya tak dapur pun. Buat asyik-asyiknya tu kan.
Bila kalau timpang barang budak dia tak nampak tepi ni. Dia akan nampak, dia akan nampak macam ni. Budak akan nampak macam ni. Dia akan nampak tepi kat tepi ni. Betul lah. Dia. Okay. Kalau kita nak mengajak tu di sini. Saya angkat pen ni. Bersihkan balik. Ni. Dia akan pergi. Tadi dia macam buat screenshot lah. Boleh draw. Mesti dia. Okey. Ada lagi tak? Buah mula. Isi kehadiran tu. Isi kehadiran kat sini. Saya bubuh dalam ni. Saya bubuh dalam apa? Dalam SPA KPM. Tak ni. Kehadiran PLC ni. Yang tak berkesempatan hari ni record dah ni ha. Lagi record ni saya share video je lah. Isilah kehadiran. Dapat kredit awal sikit. Any question? Apa ada lagi ni? Tak Mila? Okay tak? Walah, okey tu semua. Thank you very much. Okay, geng-geng ustazah ustaz. Ada keyboard. Saya cari keyboard. Kan? Oh, whiteboard lah. Microsoft whiteboard. Oh, saya punya pen ni saya ni balik. Keyboard. Hilang personalization. Tak salah dia nak jari nanti saya setting keyboard dia. Nak naik jari. Naik jari. Buat ni nanti saya akan set lah English ni ada Arabic ada English pula terus. Tak ada ni lah. Nak guna Chinese nak dia set Chinese di situ. Ya anggap kita guna PC laptop kita lah. Macam tu lah. Okay. Oh, Cikgu Linda ada ni. Okay, rasanya tu sajalah. Ada nak share apa-apa kot? Gambaran kita nak menggunakan smartboard ni. Dia ada, dia punya sound system pun cantik dah ni. Nak tunjuk video tu kot. Tengok. Call je lah. Bersuara online kawan ni tak boleh. Apa tak? Dia berpikir nak sebenarnya kata ada buat polis dia ada tu tak mau itu mu dia takut. Okey. Tak boleh. Pulau suku dah. Senang dia dapat polis kalau ada tu dia tak mau tadi kau nak sana kan. Tak ada ayo. Salah lagi. Salah ambil. Kosong, betul kemah tengok. Ada musuh ya. Tak apa. Okay, saya stop presenting. Siap answer. Tu. Habis dah kalau Nampak orang semua.
Okay, kita jumpa lagi next minggu terakhir. Saya pun cuti mula esok. Cuti lah esok ni. Tapi telefon ni sedakar. Oh. Oh, pergi seorang? Seorang lah ni. Kenal. Aku ni anak, itu saya tak siap ni buka telefon. Si abang tu pergi mana? Mak suruh sembang por. Ada orang cuci ni, COVID. Oh. Oh, tu dah. Okay, Habis kan belum? Saya record tu. Stop recording, nanti saya nak share dengan kawan-kawan.